TikTok Shop khas untuk seller lah. Okay. Saya rasa saya nak tunggu lagi a few minutes sebelum kita start. Saya tahu weekend ni mungkin ada yang spend masa dengan family. Okay, ada mungkin adik-beradik kita balik kampung dan siapa yang join malam ni saya sangat hargainya. Okay, sekejap So far baru 1, 2, 3, 4. Okay, tak apa. Tapi tak apa. Alright, okay. Okay, sekejap Okay, ada lagi nak join sekejap. Okay. Okay, siapa yang baru join tu terima kasih. Kita belum start lagi. Kita nak bagi laluan pada sahabat-sahabat kita yang mungkin tengah nak siap-siap nak join. Okay. Ini kita nak buat kelas santai je untuk sharing session lah saya boleh cakap sebab bulan satu dah. Semalam kita tahu okay, TikTok dia dah ada kenaikan fee. Okay. Okay, sekejap Okay, sebelum tu kita tunggu dulu sahabat-sahabat kita. Tunggu lagi seminit lah, okay. Biasalah weekend kita faham. Okay, semua orang mungkin sibuk dan saya sangat hargai siapa yang join saya hari ni, malam ni. Okay. Okay. Alright. Okay, dah 95 minit. Saya rasa kita start je lah Okay. Saya pun tak nak ambil masa. Okay, sebelum tu saya nak check. Semua nampak tak skrin saya? So tajuk kita hari ni ialah untuk subtopik seller fee dan juga income lah. Mana saya nak share sebab benda ni dia berkaitan dengan cost. Okay, cost impact anda sebagai seller, apa yang kita kena tahu. Apa yang kita kena bayar dekat TikTok. So janganlah nanti kan bila check balik mana pergi aku punya income tak tally lah apa. There is some of the indication yang mengatakan seller ni dia tak aware. Okay, dia tak aware yang sebenarnya dekat mana-mana platform, bukan saja TikTok Shop. Even kalau anda meniaga dekat website sendiri, okay, so far saya rasa belum ada free lagi lah kecuali kalau anda buat social media marketing sendiri. Walaupun bukan bayar secara duit tapi orang cakap bayar secara masa lah. Okay, untuk tajuk malam ini saya akan fokus kepada seller fee dan income. Okay, saya nak tahu, saya assume untuk yang datang malam ni, okay, semuanya seller, betul Kalau seller anda boleh type 1 dekat ruangan chat untuk saya confirmkan. Kalau anda belum seller tapi berminat nak jadi seller, tekan 2. Gitu. Ada lagi, okey. Terima kasih Cik Iman. Ada lagi peserta nak masuk. Okey, kalau boleh minta mereka datang supaya kita tak nak ambil masa lama untuk tunggu mereka datang. Saya buat pukul 9 ni untuk bagi laluan kepada semua orang cakap solat isyak dulu. Relax, okey. Belum approve. Okey, sekejap saya tengok Okay. Cuba dia rejoin balik. Minta dia rejoin balik saya tengok kan. Sebab so far yang tadi yang join tadi semua saya dah approve dah. Minta dia rejoin. Okay. 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 Terima kasih Cik Iman. Okay, yang lain tadi saya nampak seller lah semua yang okay. Alright. Okay, saya dah admit. Okay, dah approve.
Siapa yang tadi baru join, okay. Saya just nak kongsi semula untuk tajuk hari ni kita nak fokus kepada subtopik iaitu fee dan income seller. Okay, semua saya assume dalam ni, okay, group kita hari ni tak ramai, tak apa, lagi bagus. Okay, group kita hari ni tak ramai, jadi je saya assume semuanya adalah seller. Okay, so sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, boleh saya tahu seller-seller yang dikasihi sekalian, boleh tak letak produk apa yang anda jual dekat TikTok Shop? Boleh je type dekat chat. Saya just nak tahu produk. Just letak produk pun tak apa. Okay, boleh letak dekat chat. Olive House Quranic Food. Normadina Quranic Food means ready stock punya makanan ke? Okay, Iman cakap okay, minyak zaitun, madu, cuka, tin. Okay. Alright. Okay. Ready stock. Maksudnya bukan frozen lah okay, okay. Cik Faizah cakap perfume creator dan perfume. Oh, menarik. Okay. Siapa lagi yang masih belum ni? Reply. Okay. Okay, tak apa. Yang lain-lain tu, okay. Saya tengok mostly kat sini banyak jual produk makanan. Dia pelbagai lah, okay. Perfume, okay, ada produk makanan. Lepas tu, tak silap saya ada seorang dia jual, yes, tu dia. Accessories, okay. So, kenapa saya tanya? Sebab ini ada kaitan dengan apa yang saya nak sampaikan pada hari ini, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebelum saya kenal lebih lanjut, mungkin ada few benda yang saya just nak bagi tahu. Nama saya Izzah Yasan. Saya pun adalah salah seorang seller sebenarnya di Shopee, Lazada, TikTok Shop. Saya ada website saya sendiri. Saya ada WhatsApp e-commerce, social media saya jual. Semua tempat lah saya jual. Cuma online je saya bercadang ada plan untuk buka kedai sebab saya rasa dari segi geographically lah orang cakap location dan orang cakap nak perkembangkan saya punya business lagi memang orang cakap ada lagi potensi lah. Okay. So basically saya bermula online business tahun 2014 sebagai dropship mula-mula. Dulu dropship betul, sekarang orang sibuk cerita pasal affiliate. Tapi dulu saya bermula sebagai dropship sampai tahun 2020. Masa tu tengah PKP. PKP dan PKP tu pula saya ambil langkah berani untuk ambil stok dengan banyak lah. So saya menjual di Shopee. So Alhamdulillah masa 3 bulan saya dapat preferred seller dan lepas tu saya join Lazada. Dalam masa 4 bulan tak silap saya dapat best top 10 dalam fashion seller, okay, dalam fashion punya kategori. Dan bila TikTok Shop masuk tahun 2021, saya cuba. Walaupun masa tu produk saya kena orang cakap kena whitelisted sebab dia adalah restricted products. So violation jangan cakap lah, memang banyak lah. Masa tu tak ada ilmu. Tapi orang cakap saya belajar sendiri dan juga saya belajar dengan some of the experience punya seller dan juga daripada TikTok Shop Malaysia sendiri. Okay, then saya apply yang dan sampai sekarang lah kalau kita tengok dah ramai seller lah dekat dalam TikTok, which is pada saya is good. Okay, kita orang cakap kita berkembang dan juga compete, bersaing secara sihat, okay. Sebab apa, kalau anda faham game TikTok, okay, insyaAllah anda berjaya lah. Okay, sebelum kita nak bercerita, okay, kenapa saya adakan kelas ataupun sharing hari ni, okay, sebab saya dapat tahu mostly dia
dulu-dululah, okay, TikTok shop punya seller dulu-dulu, tiba-tiba nanti kan dia terperanjat. Kenapa saya punya income ni sikit sangat, dapat negatif. A part of kena overcharge shipping, dia tak aware yang ada sebenarnya fee yang kena bayar kepada TikTok shop. Kita ni menumpang kat platform orang, so kita kena orang cakap kita kena terimalah, okay. Tapi it's a good thing. Kenapa TikTok shop bagi fee? Sebab kadang-kadang dia bagi kita join campaign dia, which is kita dapat extra boost, dapat extra sales. Okay. So itu sedikit tentang diri saya. Okay. Dan seterusnya adalah kita terus saja pergi kepada topik kita hari ini, iaitu mengenai yuran jualan. Okay. Start hari semalam. Okay, hari ni 2 hari bulan. Semalam 1 September. Start je pukul 10. Mana-mana order yang bermula pada semalam pukul 10, dia dah ada revision in term of fee ataupun yuran. Tapi sebelum tu saya nak ceritalah untuk yuran pada seller yang wajib bayar cuma ada 2 benda ni saja. Okay. Iaitu transaction fee dan juga commission fee. Transaction fee ni sebab kita guna online platform untuk pembayaran. Jadinya kira TikTok shop dia sewa tempat untuk buyer membayar kepada TikTok untuk dapatkan pembayaran. That's why dia panggilkan commission fee lah. Okay. Charge pembayaran melalui platform. Dia punya charge hanyalah 2%. Tapi bila kita campur dengan 6% SST, service tax, dia akan jadi 2.12% untuk setiap order yang berjaya dibayar melalui platform di TikTok. Okay, termasuk COD. Okay, bukan saja ni lah. Okay, keduanya adalah commission fee. Okay, commission fee ni kira macam kita bayar komisen kepada TikTok sebab bagi ruang kepada kita sebagai seller untuk menjual produk kita melalui TikTok shop. Okay. Dan dulu tak adalah dulu sangat kan. Masa last 31 Ogos tahun ini, dia pun 2% saja, betul? Okay. Sekarang 2%, tapi kalau tambah 6% SST, dia akan jadi 2.12%. Okay. Tapi sekarang, okay, TikTok cakap semuanya kena ikut kategori. Kategori tu nanti saya akan tunjukkan list of kategori di mana anda sebagai seller, anda kena tahu satu, produk anda berada sama ada di kategori yang betul ataupun tidak. Okay. Kalau anda letak kategori yang salah, satu boleh kena violation lah. Okay. Satu lagi, kalau dia charge pada commission fee yang orang cakap mungkin tinggi, dia punya fee tu anda rugi. Okay. Jadi anda sebagai seller, anda kena faham kat mana sebenarnya anda punya produk. Okay. Dan yang biru ni yang saya highlight ni adalah shipping fee program. Ini adalah optional hanya untuk seller yang join shipping fee program lah, which is dulu 2.5%. Kalau dululah 2.5%, okay, kalau masuk SST dia akan dapat 2.65%. Tapi yang ini memang TikTok terus up banyaklah, terus dia bagi 4%. Bukan dia bagilah, terus dia ambil 4% daripada setiap order yang berjaya dihantar kepada buyer. Okey, jadinya seller akan di-charge sebanyak 4.24%. Yang ini dah termasuk tax 6%. Okey, so basically sebagai seller, okey, yang wajib dua ni, okey, yang dua pertama ni transaction fee dan commission fee. Kalau anda join SFP, okey, anda ada additional charge sebanyak 4.24%. Macam saya ada join yang ni lah.
Okay, ya, so saya punya cost memang agak drastik lah. Okay, alright. Itu secara umum, okay. Dan saya rasa calculation, dari segi calculation straightforward saja. Transaction fee dia punya formula adalah customer payment. Okay, kalau tak ada refund, tak apalah, darab dengan 2.12%. Okay, kalau anda tengok dekat sini, okay, dia bagi customer dah bayar RM95.90. Okay, kemudian dia dah bagi detail, tapi at the end subtotal ni dia dah bagi RM9.90. So apa yang anda buat, anda boleh calculate sendiri untuk counter check apa yang sistem TikTok Shop kirakan untuk anda. Okay, so anda darab je dengan 2.12%. Okay, anda akan dapat RM2.03. 3 sen. 3 sen dah pergi dia. 3 sen. Okay. Mana ini kena tolak lah. Anda kena tolak daripada RM95.90 ni, anda akan dapat earning, income. Earning tu maksudnya jumlah akhir bila anda dah tolak daripada fee yang TikTok kenakan kepada kita. Okay, itu transaction fee. Very straightforward lah. Okay. Sebab dia ada satu saja nombor lah. Saya bercakap 2.12%. Dan yang terbaru, okay, ini adalah commission fee, di mana dia punya calculation adalah commission fee, commission rate, which is dalam percentage ni, okay, darabkan dengan berapa harga produk kita dan tolakkan dengan apa promotion. Kalau kita ada join lah, tambah dengan 6% SST. VAT ni is consider tax lah, okay. Okay, yang dulu, okay, dia straightforward. Dah campur tax 2.2. Aduh, salah pula. 2.12% Okay. Tapi sekarang, okay, anda kena tahu dia ada bagi kluster. Okay, setiap kluster ni adalah dia punya rujukan untuk fee anda sebab dia berbeza-beza. Tapi kita boleh tengok maksimum sekarang, okay, adalah 3%. Okay, kalau anda jual makanan, okay, anda rasa anda ter tergolong dalam kluster yang mana? Just type je, saya nak tengok kalau anda boleh faham anda punya kluster. Siapa boleh jawab? Kalau anda jual makanan, siapa tadi? Ada 2 orang tak silap saya. Jual makanan. Anda punya commission fee tergolong ataupun anda punya kluster tergolong dalam tergolong kategori mana? Kluster mana? Okey. Okey. Iman cakap madu. Faiza tadi jual apa? Perfume Okey. Oh, Faiza nak jawab untuk makanan. Okey. Yes. Okey, Faiza jawab FMCG. Okay, yes. Okay, sebenarnya kalau makanan dia under FMCG. Okay, fast moving consumer goods. Thank you Iman. Okay, so dia under FMCG. Kalau perfume lifestyle ke? Soalan menarik. Macam mana anda nak tahu sebagai seller? Okey, anda nak tahu kat mana kategori anda yang macam, okey, tak tahu kat mana. Okey. Macam yang tadi ada jual aksesori tak silap saya. Ini collection. Okey. Dia straightforward. Dia mungkin under fashion lah. Fashion atau jewellery lah. Okey. Dia ada 2 ni. Okey. Sekejap Okey, tadi siapa tanya? Faiza tanya Kalau perfume lifestyle ke? Kat mana nak cari information tu? Nak tahu kat mana anda punya kategori. Okey, kalau masa anda upload produk dekat seller center, okey, apa yang tertulis dekat bawah kategori bila anda type perfume? Saya nak try cuba lah. Sekejap Kita try test cuba boleh tak? Confused juga ni. Okey, faham. Sekejap Saya rasa macam bawah fashion tapi nanti saya check dulu.
Perfume character dengan EDP. Okay, perfume character. Sekejap perfume character mungkin lifestyle ke? Kejap aduhai. So, tadi Pak Izzah cakap perfume Sekejap Kalau perfume, okay, kalau perfume dia memang lifestyle. Kalau perfume hari tu saya pernah buatkan untuk satu clients ni, dia letak dekat home and home sekejap. Sekejap kita ada yes, betul tu Iman. Sebab kalau perfume EDP is straightforward lah. Tak silap saya EDP dia dekat lifestyle. Tapi untuk perfume kereta, mungkin dia home and living. Sekejap saya check. Home and living. Sebab nanti sekejap. Lepas ni saya akan tunjukkan okay. Next slide is adalah sekejap. Oh tak ada saya tak letak pula. Okay sekejap. Saya share satu lagi screen sekejap Okay kejap. Kat mana kita tadi? Kat sini Okay. Cumanya nanti kita akan go through detail list each category atau each products. Cumanya saya nak bagi tahu yang list dekat atas ni, yang anda nampak dekat dalam table ni, dia tak termasuk lagi 6% SST lah, tax. Dan lagi satu, anda kena tahu, TikTok sekarang dia menawarkan 0% untuk commission fee mana-mana sebarang pesanan yang dibeli melalui shop. Yang ini anda faham ke tidak? Tahu tak dekat dalam kita punya TikTok, kalau saya pakai Android, saya tak pasti kalau dekat iPhone. Kalau anda masuk je TikTok, dekat bawah tu kan ada macam, sekejap saya buka saya punya TikTok. Dia ada home, ada shop, ada icon shop dekat bila anda masuk je ada icon shop. Bila masuk dekat shop tu, dan anda search produk, ini bukan melalui beg kuning anda search produk dan anda check out dan anda katakan buyer anda check out dan beli, bukan daripada beg kuning, anda tak dikenakan charge commission fee. Ini yang saya dapat tahu daripada TikTok sendiri. Nanti saya kena, saya akan tunjukkan satu lagi, sekejap saya share satu. Sekejap. Ikut sekejap Okay. Anda boleh nampak skrin saya tak? Tak nampak sekejap Okay. Sekejap. Bila anda masuk dekat TikTok Shop Academy, anda nampak tak ni? Start daripada 11 Ogos hari tu, TikTok Shop Shopping Center dia bagi 0%. Tapi yang ini saya belum verify lagi dekat saya punya income.
Once saya dah verify, okay, nanti saya akan come back dalam kita punya group untuk tengok betul ke tidak. Okay. And the meantime, mungkin seller-seller lain, okay, boleh verify. Kalau misal kata anda nampak tak ada commission fee, kemungkinan besar order tu datang daripada shop, bukan daripada beg kuning yang anda share dekat video ataupun affiliate anda share. Okay. Tapi yang ini saya belum verify. Saya baca daripada TikTok Shop Academy. Okay. Oh, patutlah. Kenapa Iman ada experience sebab saya belum verify. Saya tak sempat lagi verify untuk bulan ni punya sales. Okay, order semua. Dan saya akan go through mungkin insyaAllah besok. Saya kalau ada yang saya jumpa, saya akan share lah. Okay. Untuk pengetahuan, ini antara berita baik lah untuk seller kan. Kita macam wow, 0%. Macam saya punya produk 3%. Bayangkan kalau saya ada order yang banyak, daripada 0 ke 3% tu banyak. Macam mana nak masuk tab dekat shop tu? Okay, saya nanti kejap sebab dia tak boleh masuk dekat bukan Iman. Dia kena masuk dekat kita punya app, TikTok app. Sekejap saya cari, boleh tak kalau saya share saya punya handphone screen? Sekejap Okay, sebab saya punya handphone Android. Okay, untuk Iman tanya, dia kata macam mana seller nak listkan pada tab shop tu. Okay, tab shop tu ada kat sini. Kalau anda masuk TikTok, okay, anda ada nampak, ini saya pakai Android, dia ada pakai shop ni. Okay, tab shop ni, okay, ni kalau TikTok dipanggil shopping center. Okay, dia akan dinamakan shopping center. Macam mana nak dapatkan list pada tab tu is automatic. Iman, maksudnya mana-mana seller, bila dia upload je produk dia dekat TikTok shop dan dia linkkan dengan dia punya seller account, okay, TikTok. So dia akan dapat ikon shopping bag atau ikon TikTok shop kan. Okay, so basically produk tu akan auto listed melalui tab shop tu. Tab shop tu, okay. Yes, betul. Untuk anda terpilih, kalau misal kata orang cari produk anda, contoh madu macam tadi siapa buat madu? Iman kan? So maksudnya anda kena pastikan bila orang type madu, okay. Okay, macam ni saya type madu, dia ada keluar all ataupun store. Ini baru ni, sebelum ni dia keluar video, top search semua, tapi bila saya search dekat shopping center, okay, TikTok dia keluarkan ada 2 tab, ada all. Okay, kalau anda semua ada handphone, just main-main dulu dalam TikTok tu. Masuk je TikTok, masuk dekat tab shop dekat bawah tu. Dan lepas tu carilah anda punya produk. Dapat tak keluar? Kalau saya try search madu, okay. Okay, dia akan keluar ada all dengan store, which is all ni produk lah yang saya percaya. Dan store ni adalah mana-mana TikTok shop yang ada, kalau ikutkan ni dia macam high shop rating ni. Banyaklah ada rempah madu ayam mas lah, Maidin. Maidin pun ada. Okay, so betul, dekat shopping center betul. Kalau anda masuk memang betul, dia akan ada sekali dengan beg kuning. Dia bukan sahaja produk. Tapi kalau misal kata customer, buyer beli, okay, setakat ni yang tadi saya highlightkan ni. Okay, kalau customer beli melalui shopping center, okay, dia tak dikenakan, maksudnya seller tak dikenakan commission fee. Okay. So jomlah kita promote barang kita. Cakap dengan
Okay, cakap dengan buyer jangan lupa korang cari dekat shopping center. Tapi saya belum verify. Nanti bagi saya masa untuk verify lah. Tapi saya rasa tapi so far ini yang saya dapat information. Okay. Okay, lepas tu untuk saya share lagi sekali sekejap. Yang lain ada soalan tak? Ada soalan boleh type ataupun nak terus onkan orang kata mikrofon pun boleh. Okay. Tadi commission fee Commission fee, okay. Untuk commission fee, okay, saya go through balik cara nak calculate. Okay, cara nak kira. Yang tadi kita kena darabkan kita punya rate. Tak kisah ikut kategori. Okay, tak kisah berapa. Darab dengan harga produk. Dan jangan lupa tambah 6%. Okay, contoh macam ni, dia kata produk dia adalah gitar. Okay, so gitar ni, dia punya subkategori adalah home and living ataupun dia punya cluster adalah home and living. Dan dia punya subkategori adalah toys and hobbies dan juga dia under musical instrument which is dia punya commission fee adalah 2.5%. Lifestyle, okay 2%. 2.5% tak termasuk tax lah. Okay. So dia punya original price adalah RM1,000. Kemudian seller pula bagi diskaun RM100. So total lepas dia diskaun adalah RM900. Dengan assumption yang customer ni dia dapat free shipping lah. Maksudnya dia bayar produk ni sahaja. Di mana commission rate dia adalah 2.5% tambah juga dengan SST, so dia akan dapat 2.65%. Bila anda kira commission fee 900 darab dengan 2.65 anda akan dapat ini harga fee yang kena bayar dekat TikTok. Nampak banyak sebab apa harga produk dia agak mahal lah kan. RM900 so dia kena bayar RM23.85 kepada TikTok untuk commission fee. Okay. Ini contoh. Ni dia punya commission fee 2.5% sebab dalam lifestyle tadi kalau kita tengok dia punya range adalah 2 ke 3%. Okay. Okey, ada juga kemungkinan ataupun situasi di mana buyer tu beli dalam satu shop ataupun dalam pada seller yang sama. Okey, dia beli dua barang berbeza yang berada dalam subkategori yang berbeza. Sebagai contoh tadi dah beli gitar kan, lepas tu dia nak beli kereta mainan. Tadi gitar kita dah tahu dia punya commission fee adalah 2.5. Yang tak termasuk tax. Okay, subkategori mainan, kereta mainan. Okay, dia dah berbeza. Okay, dia memang home and living cluster yang sama, subkategori yang sama tapi dia punya so-called subkategori lah saya bercakap. Okay, dia dah lain, dia dah masuk kategori lain di mana dia punya commission fee adalah 3%. Nampak tak dia ada beza? Walaupun cluster dia sama, tapi tak bermaksud orang cakap dia punya commission fee tu adalah sama. Kena tengok jenis produk dan dia berada di bawah subkategori yang manalah. Okey. Contoh tadilah, buyer tu dia beli gitar tadi harga RM1,000. Ini yang samalah. Okey, buyer ataupun dengan seller yang sama. Yang RM1,000 tadi dah faham dengan seller diskaun semua dah dapat bayar buyer bayar RM900 and then seller kena bayar RM23.85 untuk commission fee. Untuk remote control car atau kereta mainan yang ada remote tu tadi, harga dia kosong pula dah. Harga dia RM2,000 dan seller tak bagi apa-apa diskaun, maksudnya buyer kena bayar RM2,000. So commission rate dekat sini 3%. Okay. Dan dia punya SST 6%. So dia kena bayar. Dia kena charge sebanyak 3.18%. Di mana harga atau fee yang dibayar kepada TikTok adalah RM63.60. Kalau tambah dua-dua ni akan dapat RM87.45. So far yang ni clear tak? Yang ni straightforward lah. Ni macam simple matematik lah. Okay. Ada soalan ke? Okay. Iman cakap kenaikkan price. Yes, betul. Sebab
mana-mana seller yang ada profit margin yang tinggi, kena faham lah yang platform yang macam ni, okay, dia anytime dia akan naikkan harga. Cuma buat masa sekarang ni TikTok Shop dia tak berapa strict sangat macam Shopee. Kalau Shopee kalau nak naikkan harga, dia ada cooling period. Kalau tak nanti boleh kena ban atau kena delisted punya produk. So that's why saya suka tekankan bahagian fee ni supaya TikTok Shop seller dia faham there is ada cost impact lah. Nanti jangan tiba-tiba dapat sales tapi sikit je dia punya margin sebab kita punya objektif menjual di TikTok adalah nak buat untung. Betul? Yes, betul Liman. Betul. There is a possible. Sebab dulu Shopee tak ada. Shopee pun bila dia nampak seller asyik main harga, okay, tiba-tiba dia shootkan harga, dia dah start buat macam tu lah. Okay. So, okay, itu straightforward. Saya rasa semua orang boleh kira. Yang pentingnya kena tahu anda punya rate, commission fee rate tu berapa. Ikut produk. Okay. Yang lagi satu ni, okay, sekejap bagi saya masa sekejap. Saya cari sekejap Sebab saya nak share dengan anda. Nak share dengan anda tentang kategori yang lagi detail lah. Sekejap Okay, sekejap. Alright, okay. Saya share yang ini. Alamak, saya salah ni pula. Sekejap. Okay. Sekejap Alright. Ini dia, okay, yang dikatakan ikut details, ikut products. Dia ada cluster satu, big cluster, ada second cluster dan juga subkategori. Sorry, saya salah sebut tadi, okay. Contoh tadi macam siapa cari perfume. Farah bukan Farah, siapa? Faiza, okay. Kita cari, ada tak perfume kat sini? Okay, makeup and perfume, EDP under beauty and personal care, okay. Anda punya commission fee adalah 3%. Nampak Alright, sebab dia under FMCG. FMCG, dia under beauty and personal care. Okay, tadi lagi satu perfume kereta Okay, kita tengok ada tak perfume kereta. Okay. Kalau perfume mungkin under automotive motor saya bukan. Tadi saya cakap apa Tiba, bela pula. Okay. Saya rasa ada satu dekat dalam automotive motorcycle ni. Okay, mungkin dia punya home and living. Yes. Saya rasa automotive motorcycle. Home supplies, okay, untuk home supplies macam home and living, kejap Saya tak tahu kenapa dia ada, kadang-kadang dia ada double. Sebab saya baru check hari Jumaat hari tu. Sebab saya nak check, saya nak buat cost impact untuk kedai saya. Saya go through, saya kata macam ada double, tapi okay. Lifestyle, motorcycle and automotive motorcycle lah. Okay. So basically kalau tengok 2.5% lah. Saya boleh cakap sama lah. Dia punya so called fee dia adalah 2.5%. Okay. Macam saya jual jewellery 3%. Okay. So itu dia punya orang cakap reference. Sekejap saya share dekat
Sekejap Okay, saya share dekat chat link kalau anda nak buat rujukan. Okay. Ini memang so far yang ini yang terbaru lah. In the meantime mungkin saya rasa TikTok Shop akan review balik. Okay. Boleh. Nanti check balik And then jangan lupa check balik dekat anda punya income statement. Nanti kita akan belajar lepas ni. Alright. Okay. So it's basically commission fee yang mungkin ramai orang tanya dia punya berapa. Ini dia punya reference. Ini yang saya boleh cakap antara yang paling detail yang TikTok Shop Academy bagi. Okay, anda boleh go through kat sini dan counter check dengan earnings ataupun income yang akan anda check. So maksudnya order yang datang since semalam lepas pukul 10 dia akan dah apply ataupun dah ikut so called this rate lah. Okay. Right. Okay. Sekejap. Okay. Alright. So ini tadi commission fee. Lepas tu yang ketiga mana-mana seller yang ada join shipping fee program dia kena bayar. Sorry ini bukan 2.65 ini sebenarnya 4.24. Sorry saya tak update pula. Okay. 4.24%. Okay. Yang ini semua yang lama punya. Okay. Tak terpakai. Okay. Nanti saya update lagi lah. So basically untuk cost impact, okay, sebagai seller is it very important lah pada saya. Saya sendiri pun bila saya dengar TikTok dah announce okay starting September okay akan ada peningkatan fee semua. So saya memang siap sedia untuk buat profit analysis ataupun cost impact lah sebab in the kenapa saya kena buat cost impact? Sebab saya nak tahu berapa banyak perubahan. Katakan kalau sebab hari tu saya draftly saya ada buat contoh kalau ada satu order satu bulan saya ada 100 order even though saya punya produk is like tak adalah orang cakap harganya terlalu mahal tapi when comes to about additional daripada 2.12% kepada 3.18% lebih pada 1% ada juga dia punya impact. So macam Iman ada cakap tadi, salah satu strategi yang seller kena buat, especially seller yang ada profit margin yang sangat-sangat orang cakap sangat-sangat kecil, mungkin kena consider sama ada anda kurangkan orang cakap marketing punya budget ataupun anda kena naikkan harga barang. Marketing budget ni comes from every angle. So sama ada kalau sebelum ni anda pernah jalan ads kan, mungkin kena kurangkan sikit sebab at the end of the day, lagi satu TikTok Shop ni dia lambat sikit nak rolling duit kan. So macam it need to be careful lah. Saya boleh cakap especially untuk seller-seller yang baru je nak menjual dekat TikTok Shop. Anda kena tahu, okay lepas ni saya akan share berapa lama akan dapat duit, okay, berapa kat mana nak check income semua. So basically kiraan untung ni memang seller kena buat lah. Saya memang buat untuk setiap produk saya yang saya jual. Untuk saya nak tengok produk mana yang betul-betul boleh bagi saya untung. Dan juga produk mana yang mungkin saya nak keep out as orang cakap mungkin nak simpan je. Dan produk mana yang saya boleh share as affiliate. Okay. Semua benda ni kita kena so kalau kita seller kena record lah dan kita kena ambil tahu dan kita wajib ambil tahu. Saya boleh cakap kena je kena wajib ambil tahu. Okay. Setakat ni soalan tak pasal commission? Commission pula dah. Masa fee, yuran. Dia ada tadi transaction fee. Again, transaction fee, kita ada commission fee, kita ada SFP. Tapi SFP tu is optional kepada seller yang join program tu. Dia bukan semua seller lah. Dan tak semua seller tak semua seller terpilih untuk join program tu. Okay. So kalau tak ada, kita goes to next topic. Which is also important too. Okay.
Okay, just nak share lah. Okay, sebab recently ada few seller dia tanya saya. Okay, dia nampak dia kata kenapa affiliate dapat banyak daripada yang dia sepatutnya set. Dia sepatutnya set. Contohlah dia set mungkin 10%. Tapi dia kata bila kira-kira dia kata affiliate dia dapat lagi banyak daripada 10%. So, sebagai seller, okay, selain daripada kita nak setkan berapa banyak affiliate percentage yang kita boleh bagi dekat kita punya affiliate, kita juga kena tahu berapa banyak yang TikTok tolak daripada kita punya income daripada affiliate order. Okay, kiraannya anda kena tahu cara bayaran commission kepada affiliate adalah commission rate, okay, dalam bentuk percentage darab dengan actual commission yang didapat daripada order. Okay, dalam bentuk RM. Yang ini pula, okay, dia kena dapat, macam mana dapat actual commission base ni is daripada harga produk tolak dengan diskaun. Diskaun ni seller punya diskaun lah, okay. Darab dengan order quantity, tolak dengan kalau ada refund, kena tolak refund. Okay, soalannya, kalau refund, adakah affiliate dapat commission itu? Jawapan dia yes, dapat. Okay. So, tak kisahlah refund sebab apa pun. Okay, sama ada disebabkan courier punya masalah ke apa. So, memang affiliate akan dapat. Which mean apa-apa order daripada affiliate punya beg kuning ataupun dia punya live ke. So, dia akan dapat dia punya commission. Cumanya yang jadi tricky bila ada seller yang dia confuse macam mana nak kira. So make sure yang kita kena tahu bila dapat income pula, bila dapat order ataupun bila anda semua check income, kena check sekali, okay, produk ni anda pakai ke tidak untuk affiliate. Macam mana nak kira, saya ada tunjukkan. Contoh macam ni, dia punya commission rate adalah 25%. 25% kat sini lah. Okay. Dan juga commission estimated commission base ni adalah RM25 darab dengan, yang ini harga produk, mengalut dah pula. Ini product price. Okay. Lepas tolak seller punya discount. Sebab tak silap saya dia punya produk RM25 kot. So dia bagi diskaun dapat RM23.90. So bila anda kira okay, commission rate darab dengan pricing yang lepas diskaun ni, anda akan dapat estimated commission payment. Ini berapa yang sepatutnya affiliate dapat untuk satu produk, untuk satu kuantiti. Okay. So kalau macam ni dia mungkin orang ni order satu je lah. Tapi katakanlah kalau dia order dua, okay, order dua still 25%. Okay, dia punya estimated commission base still RM23.90. Tapi dia kena darab dengan dua. Contohlah ni kalau buyer order 2 pieces. Okay. Okay, kalau 2 pieces 25% darab 23, okay, 90 sen darab 2, okay, katakan refund tak ada. Okay, berapa yang anda dapat? Okay, dapat tak actual commission payment? Sekejap, saya cuba kira Dan pula kalkulator aku ni. Sekejap. RM23.90 kali 2 pieces RM47 darab 25%. So total dia akan dapat RM11.95. So ada seller yang tanya saya kenapa dia punya affiliate dapat banyak. Tapi dia tak sedar ada number of quantity. Dia cuma assume kalau 25% darab RM23.90 cuma dapat ini. Tapi kalau orang tu order 10, dia assume juga akan dapat RM5.98 which is macam it doesn't make sense. So bila saya explain dekat dia kena darab quantity, dia baru tahulah. So as a seller, okay, anda kena orang cakap kena
kena tahulah, kena aware yang affiliate commission punya payment. Okay? So far ada soalan tak? Lumayan juga. Itulah, ini salah seorang klien saya. Dia memang tengah cari affiliate. Alright, so kalau tak ada soalan, okay, almost lagi 10 minit dah. Okay, sekejap mungkin drag sikit dalam the next 15 minit. Harap. Cik Ben, alamak, saya pun perasan. Nak tanya apa tu Ben? Ah, okay, kakak ada, calculator sheet ada. Ah, Cik Ben tanya, adakah taktik bagus kalau kita bawa buyer keluar ke TikTok? Kemudian kita jual dari luar TikTok. Maksudnya kita nak buat traffic keluar ke TikTok tu. Kalau tanya saya sebagai seller, saya okey je. Janji dapat sales. Okey, pengalaman saya, masa saya mula-mula jual, sebab produk saya is restricted tau. So saya perlukan masa dalam 2 bulan untuk TikTok approve saya punya application tu whitelisted lah. So apa yang saya buat video, okay, saya cuba bawa mereka keluar daripada TikTok. Alhamdulillah ada sales, okay. Cuma sekarang kan banyak violation kan, tak boleh. Dulu macam masa saya mula menjual tu macam saya masih boleh sebut Shopee dekat dalam video. So kalau korang nak beli, korang beli kat Shopee ke apa kan. Atau korang nak beli kat website ke apa. Even saya letak link dekat saya punya profile, profile TikTok tu, so that bila orang klik, dia boleh tahu nak klik dekat website saya dan ada pembelian dekat website. Tapi sekarang ni ada orang cakap kalau profile yang ada link tu view drop kan. Yang itu saya belum buat eksperimen lagi. Tapi saya punya profile masih ada link untuk ke saya punya website lah. Kalau kalau Ben tanya saya, as long as dapat fee, as long as dapat sale, saya okay je. Okay? Yes, betul. Kalau sebab saya pun dulu macam Iman cakap, dia kata kalau nak tunggu produk untuk whitelisted, boleh letak beg biru, form get leads tu lah. Sebab saya punya TikTok adalah business account. So saya ada features beg biru tu. So tapi masa tu tak dapat banyak sangat leads lah. Mungkin dia orang tak reti nak isi ke apa ke. Apa beza beg biru, beg kuning? Saya rasa beg kuning semua orang tahu beg kuning tu maksudnya bila kita post produk, kita post video ataupun kita buat live, ada produk untuk pembelian. Maksudnya orang tekan produk, orang tekan beg kuning tu, dia terus buat pembelian, boleh check out ke, okay. Okay, beg biru ni kalau anda nak dapatkan leads, maksudnya nak minta orang isi form. Kalau nampak je beg biru, cuba kalau misalkan anda tengah scroll TikTok, kalau anda anda nak nak pastikan ataupun nak test, okay, anda tekan je beg biru, isi je leads. Maksudnya buyer ataupun anda punya prospek, dia boleh isi dia punya information dan anda kena contact dia orang balik lah. Untuk services, elok sangatlah ada beg biru ni. Account creator tak boleh. Anda kena convert kepada business account. Sebab saya punya account ada satu business, satu lagi creator untuk saya try buat affiliate. Yes, business account saja yang boleh buat beg biru. Get leads nama dia. Okay. So kalau anda buat services, okay, sesuai lah. Sebab services tak boleh masuk TikTok Shop, tak boleh letak beg kuning. Jadinya boleh letak beg biru untuk orang kata bawa audience anda ke mungkin satu kolam lain. Okay. Alright. Selain soalan beg biru, beg kuning, okay, ada lagi soalan lain tak? Saya nak go through lagi sikit. Mungkin kita akan drag lagi 15 minit. Tiba. Korang ni.
Okey, kolam tu tempat peranan tak apalah. Kolam tu untuk seller-seller lain, okey. Kolam tu maksudnya macam kita punya potential audience ataupun potential buyer lah. Macam saya jual produk accessories atau jewellery, audience saya ada juga dekat Facebook, audience saya ada juga dekat Instagram, okey. Dan juga ada juga dekat WhatsApp. So mungkin saya nak kumpulkan dekat kolam social media lain. Saya bawa mereka daripada TikTok dan saya letak dia orang dekat kolam lain lah. Okey. So anda sebagai seller, okey, permainan dekat TikTok Shop ni kadang-kadang berbeza sikit lah. Dia macam anda kena tahu nak buat konten. Kalau band dia memang TikTok lah, boleh tanya dia bab konten lah kan. Iman pun saya tahu dia bab live dia memang teroris, okey. Sorry lah, bukan teroris, dia memang ada experience. So itu game untuk TikTok, okey. Uh, Teroris ni bukan pengganas tapi dia ganas lah. Dia buat live tu kau-kau punya. Okay. So is different game lah saya boleh cakap kat TikTok. Saya honestly, content saya hampir sikit. Saya fokus dekat saya punya product listing. Untuk saya pastikan bila orang search dekat shopping center tu orang jumpa produk saya dulu. Okay. Okey, korang ni gurau senda. Terima kasihlah buat akak tersenyum. Okey, anyway kita sambung lagi sikit. Kejap alright, so alamak ada orang nak masuk kan, nak habis pukul 10. Okay, tak apalah, kita bagi je lah dia masuk. Okay, so finance which is kita punya income. Dalam TikTok Seller Center, TikTok Shop Seller Center, saya suka tengok dekat bahagian finance. Kenapa? Sebab kat situlah duit saya ada, betul. So, anda sebagai seller, okay, cuba tenung-tenungkan dan tengok-tengoklah selalu anda punya income, okay, details. Sebab daripada situ kita memang nak tengok orang cakap apa yang kita dapat daripada TikTok. Okay, dan apa TikTok ambil daripada kita. Okay, dalam finance ni adalah jumlah pendapatan, okay, selepas penolakan. Earning, apa yang anda earn lepas saja TikTok tolak segala expenses ataupun fee. Dia akan masuk dekat kita punya seller account balance. Okay, yang keduanya anda kena tahu apa-apa jumlah yang masuk dekat dalam anda punya seller account tu dikenali sebagai settle records. Okay. Maksudnya kalau nak tahu berapa banyak duit dah dapat, okay, buyer, maksudnya barang dah sampai kat buyer, okay, itu adalah settle records. Dan macam mana anda nak tahu berapa ataupun bila nak dapat bila nak dapat duit adalah settlement period. Biasanya kalau dulu lambat gila. 7 ke 14 hari. Sekarang dah okey sikit. Maksudnya dah laju sikit lah. So sekarang dia bagi D+6. D ni is a delivery day. Nanti saya akan tunjukkan gambar di mana kita boleh tengok, kita boleh target sebenarnya bila duit kita akan masuk. Kita boleh target sebenarnya. Okay. Is D+1 plus 6 plus 1. Dia akan ambil masa seminggu. Lebih kurang seminggu lah untuk kita dapat duit masuk ke dalam seller account balance. Okey, dan anda juga kena tahu earning anda atau income anda tu boleh didapati apabila anda withdraw daripada seller balance. Dia tak boleh simply magic masuk dekat dalam account. Tapi boleh jadi magic tu kalau anda buat automatic withdrawal. Kalau manual tak dan lah dapat magic tu, kena buat sendiri. Okay. Okay, ini yang dikatakan standard settlement period D+6 plus 1. Di mana kalau anda tengok, cukup besar tak? Harap cukup besar lah. Sekejap saya besarkan sikit. Okay. Okay. Kalau anda tengok, ni contoh customer katakanlah saya masuk dekat TikTok Shop, saya nak cari madu.
Okay, so saya dah jumpa Madu, saya pun check in, saya bayar. So seller dapat notification base, bukan besok, maksudnya seller tu dia akan drop pada hari yang sama. Nampak ni 11 hari bulan ni seller. Seller punya part kat sini. Okay. Dia drop pada hari yang sama. Okay. Jadinya dia pack dan dia drop pada hari yang sama. Lepas tu hari besoknya, okay, barulah katakan JNT katakan JNT anda punya courier, JNT pun pick up dan juga try hantar. So dia bermula kat sini bila kita cakap D tu, okay, delivery day lah. Maksudnya once dia dah scan, ambil daripada kita dan dia prepare untuk hantar dekat buyer, itu masanya dia so-called kira D ni. Okay, delivery day. D tu ingat je lah delivery day. So dia akan hantar, katakanlah JNT dalam masa 2 hari dah sampai kan. So customer dah dapat, dia dah okay, bagi review semua. Okay. At the meantime, dalam sistem Shopee pula dah Allah. Dalam sistem TikTok Shop, dia akan bagi tahu order ni dah completed. Cumanya dia belum lagi transfer duit. Dia akan transfer pada hari yang ke-8. Betul tak? Okay. So itunya yang dikatakan D plus 6 plus 1. So dia akan, kalau tengok dia punya nota ni, okay, D adalah menunjukkan hari apabila order buyer dihantar. Okay. So dia kemudian dia kata plus 6 bermaksud 6 hari. Calendar day dia bukan cerita working day, maksudnya Sabtu Ahad pun termasuklah. Okay. Selepas order diterima atau di-deliver kepada buyer. Maksudnya baru dia consider completed. Kemudian plus 1 bermaksud tambahan untuk 1 hari. Calendar day. Dia bukan hari bekerja sekali apabila order tu betul-betul complete dan dimasukkan ke dalam anda punya seller account balance. Okay. So far straightforward kan? Ada soalan? Okay. Betul Iman. Hari biasa, terus hari kalender, bukan hari bekerja. Jangan risau. So tak adalah macam stres sangat kan, Sabtu Ahad tiba-tiba ada public holiday. Macam tiba-tiba 31 Ogos ada cuti. Dia masih kira itu kita panggil kalender day. Yes, dia tak tunggu order receive ke apa ke, tak ada. By the time dia dapat remark yang mengatakan courier cakap dah deliver, dia dah consider as a acceptance by customer. Yes. So jalan selamat. Okay, untuk sekarang biasa saya assume dalam 10 hari tu dah dapatlah duit masuk dalam kita punya seller account balance. Okay. Macam tadi Iman ada bagi tahu withdrawal sekejap. Okay. Untuk withdrawal daripada kita punya seller balance, okay, dia ada 2 jenis. Manual withdrawal setiap 24 jam. Contoh kalau anda keluarkan duit hari ni pukul 10, okay, besok pukul 10 baru boleh keluarkan. Tapi kalau untuk auto withdrawal, dia akan bagi ataupun dia akan auto masuk ke kita punya bank pada setiap hari Rabu. So kalau nak check tu hari Rabu tengah hari ke petang, cuba check, insyaAllah dah ada lah. Tapi dengan syarat anda kena enablekan dulu auto withdrawal, so that dia nanti TikTok akan masukkan setiap minggu lah. Kalau manual withdrawal ni kita sendiri, ni bukan magic ini kita sendiri kena buat manual withdrawal. Kalau macam kata banyak sales kan, dan anda perlu rolling yang cepat, buat manual withdrawal lah. Kalau rasa macam boleh santai-santai, boleh tunggulah setiap minggu dapat, orang kata tiap-tiap minggu dapat gaji, boleh buat auto withdrawal. Okay. Tak ada. So far untuk daily tak ada maksimum.
Kalau nak keluarkan kejap. Kejap. Saya macam pernah terbaca. Macam 10,000 ke berapa maksimum untuk daily. Dia ada maksimum. Itulah saya ada terbaca somewhere tapi saya tak ingat. Dia ada bagi tahu untuk maksimum itu pun sebab ada, saya rasa sebab bank yang boleh terima berapa banyak dalam masa satu hari. Yes, dia ikut tak silap saya lah sebab bank punya so called transaction. Okay. So sekejap itu je lah. Itu je lah. Ngam-ngam lah. Tak adalah drag sampai 15 minit Okay, ada soalan tak? Saya rasa ini straightforward. Saya just nak recap lagi sekali. Okay, untuk fee, saya kena scroll balik ke atas. Okay. Untuk siapa yang baru join. Okay, untuk yuran, seller fee yang wajib bayar seller bayar kepada TikTok Shop atau ditolak daripada seller earning adalah transaction fee dengan commission fee. Ini dua ni memang benda yang kena tolak daripada seller earnings. Okay, transaction fee ni sekarang masih 2.21%. Okay, tapi commission fee dia ada berubah. Start semalam, start je pukul 10. Mana-mana order yang masuk selepas pukul 10 pagi semalam, dia dah start charge ikut cluster, dah ikut produk anda lah. And then yang warna biru ni, yang ketiga adalah optional untuk mana-mana seller yang join program under TikTok Shop. Okay, which is dipanggil shipping fee program. Okay, sekarang dia adalah 4.24%. Untuk setiap order yang berjaya di-deliver kepada buyer. Okay. Ini adalah contoh. Okay. Dia straightforward saja. Ini contoh untuk commission fee. Tadi kita dah discuss sikit. Okay. Untuk produk macam anda seller. Okay. Anda boleh check. Saya ada share satu link. Anda boleh check dekat situ memang ada detail. Apa jenis kategori produk anda dan berapa so-called commission fee yang anda kena bayar dekat TikTok Shop. Dan take note, untuk dalam link tu kalau anda nampak 2%, 2.5% itu tak termasuk lagi 6% tax yang TikTok Shop charge kepada seller. Okay. Ini tadi saya bagi contoh, kalau satu shop ada dua jenis subkategori, dia akan ada berbeza commission fee. Okey, dan yuran untuk SFP shipping fee program adalah 4.24%. Sama je dia punya cara calculation. Product price darab dengan shipping fee punya rate. Okey, itu akan dapat berapa banyak anda kena bayar lah. Okey. Untuk macam tadi saya ada bagi tahu untuk affiliate commission, okay, anda pun kena tahu dekat dalam income anda kena check balik lah. Untuk setiap income, setiap order tu, katakan order tu datang daripada affiliate, anda kena check balik. Tapi biasanya saya cross check setakat ni tak ada masalah. Bila cuma ada seller lain tanya, saya macam terkejut. Cumanya bila saya terangkan balik, baru dia faham. Dan kita kena tahu berapa banyak commission fee yang orang kata TikTok Shop bayar kepada kita punya affiliate. Sebagai orang cakap a part of kita punya marketing fee as well lah. Okay. Dan juga tadi kita ada bincangkan apa strategi kita untuk menangani kenaikan fee. Macam some of us cakap nak naikkan harga barang. Itu terpulang. Anda punya strategi. Okay, tak ada masalah. Okay. Dan juga mungkin ada setengah orang, mungkin ada setengah seller juga dia kurangkan commission rate untuk affiliate. Ada juga yang mungkin dia kurangkan marketing fee ads ke apa ke. So terpulang kepada anda. Okay. Macam saya ada buat cost impact. Ini memang saya ada template lah. Saya ada template. Kalau misal kata anda berminat nak dapatkan template ni, saya ada jual. Saya tak bagi free lah. Saya ada jual lah. Kalau nak. Memang yang saya buat ni memang saya dah letak lah semua. So that anda key in saja dan anda boleh dapat result berapa ROI.
berapa untung yang anda boleh dapat. Okay. Dan juga termasuk kalau nak bagi affiliate, okay, berapa persen yang anda boleh bagi dekat affiliate supaya anda boleh dapat profit positif, bukan dapat negatif. Okay. Finance tadi kita dah baru je kita go through, okay, yang bila nak dapat duit, kalau nak mudah, okay, kalau jalan selamat, assume that maksimum 10 hari lah. Tapi biasanya dalam 7-8 hari dah boleh dapat masuk dekat kita punya seller account balance. Okay. Dan ada 2 jenis withdrawal. Satu manual withdrawal, kita boleh keluarkan setiap 24 jam. Maksimum, saya tak ingat, nanti saya check balik, nanti saya akan inform. Okay, dan lagi satu auto withdrawal setiap hari Rabu. Dia orang cakap Rabu pagi, try lah check tengah hari tu biasanya dah masuk lah. Okay. So far ada soalan tak? Iman nak? Okay. Nanti saya share link sebab yang ini saya share dalam saya punya Google Drive. Nanti saya share link untuk payment. Okay, RM5. Boleh Ada soalan tak seller lain? Okay. Kalau macam Faizah tadi okey nanti go through balik anda punya kategori, okey, dekat link yang saya share tadi. Okey. So far yang lain okey siapa yang baru masuk yang agak lambat tu boleh tanya kalau tak faham. Yes, Iman ni Cik Iman. Cik Puan ke? Saya panggil dia Cik Puan. Okay. So, ada persoalan? Ada tak topik lain yang anda nak saya cover lagi untuk next session? Saya fikir mungkin saya nak buat like dalam 2 minggu sekali kot. Session berkaitan dengan seller. Kalau ada benda yang nak share, nak orang cakap ada yang kita nak berdiskusi, boleh bagilah, boleh type. Nak tahu pasal okay. Okay. Cik Ben cakap, Cik Ben, orang dia kata ada beg kuning dalam video view akan drop. Okay. Baru je saya tengok hari semalam ke tadi Bro Safwan, okay. Dia ada kupaskan cik. Dia ada bagi tahu kenapa view drop. Memang dia kata view akan drop masa letak beg kuning satu. Kalau beg kuning ni, okay, ni daripada Bro Sofian saya rasa bila saya fikir balik ada logik lah. Satu, dia kata disebabkan bila beg kuning ni TikTok dia akan limitkan so-called kita punya audience. Dia akan limitkan around Malaysia sahaja. Berbanding dengan so-called video tanpa beg kuning. So TikTok tahu kalau tanpa beg kuning ni dia akan boleh jadi anda punya video tu boleh jadi worldwide lah saya boleh cakap. Yes, beg kuning dia akan very selective. So that's why dia punya range of audience tu agak kecil. So that's why orang cakap view dia drop. Dia drop disebabkan kita punya dia punya target audience ataupun target TikTok akan hantar kepada orang dalam Malaysia satu. Maksudnya sebab apa? Kenapa dia target dekat Malaysia? Dia tak target dekat Indonesia ke? Dia tak target dekat Thailand sebab tak ada guna pun nak orang kata orang Thailand klik dekat beg kuning dia tak boleh buat payment. Kita pun tak boleh nak hantar. Betul. Okay. Dan yang point yang kedua, Bro Safwan cakap, dia kata view drop, okay, kalau misal kata produk tu dia tak ada dia punya rate of CTO. Okay, CTO ni bermaksud click to order tu sangat rendah. So dia akan automatically drop. Yang ini ada make sense sebab bila saya letak beg kuning pada produk yang tak ada sales. Contoh pada produk yang tak ada sales, memang dia punya view dia memang sendu gila lah. Memang sendu gila. Maksudnya CTO ni click to order tu maksudnya orang klik tapi tak order. Maksudnya orang klik tak masuk kad.
Dia klik lepas tu tengok dia buat tak tahu lepas tu dia belah. So bila nak pastikan, so mungkin saya terfikir strategi barulah, okay. Mungkin band pun boleh groom this idea, okay. Mungkin saya tak tahu, mungkin kita lah, Iman, band dengan saya, mungkin kita boleh tengok macam mana that kita boleh bantu seller yang ada video sendu yang orang cakap produk yang tak ada orang klik ni, macam mana nak bagi dia klik? Faham tak? Sebab saya perasan, sebab saya cuba nak push mana-mana produk yang tak ada sales. Okay? Maksudnya yang kosong sales lah. Bila saya post video beg kuning yang ada produk yang tak ada sales tu, memang view dia sendu gila. Saya rasa that make sense lah. Apa yang Bro Safwan cakap tu make sense. Okay. So, jom nanti kita fikirkan lah apa strategi nak pastikan klik to order tu meningkat supaya view pun, cakap view untuk beg kuning seller pun meningkat lah. Itu yang Bro Safwan ada share dengan dia punya TikTok. Okay. Betul. Kalau ada berduit, boleh push dengan ads. Tak ada masalah. Saya cuba untuk organic dulu. Kalau saya frust, saya terus run dengan ads je. Okay, ada soalan lain sebelum kita menamatkan sesi. It's very good session. Thank you so much for your support. Okay, InsyaAllah kalau tak ada aral, mungkin dalam 2 minggu lagi saya akan come back dengan subtopik yang lain lah. Okay, subtopik yang lain yang mungkin saya rasa banyak seller confused ke apa. So kita akan discuss balik. Thank you so much, Ben. Thank you so much semua. Okay, seller-seller Faiza. Lepas tu Nur Mardina Iman, Fatin, Cikgu Sal. Okay. So harap membantu, dan kalau ada apa-apa topik nak dibincangkan, just bagi tahu saya, kita boleh set up lagi dan kita akan ada sharing lah. Okay, alright. Terima kasih banyak. So kalau tak ada apa, selamat Hari Merdeka semua, selamat Hari Malaysia. Okay, apa-apa hal pun terus usaha. Okay, beg kuning, view sendu ke, teruskan. Okay, jangan give up. Itu yang penting sekali. Alright, okay. Kalau tak ada apa, saya nak tutup dengan Ummul Kitab Al-Fatihah dan Surah Wal-As. Terima kasih Cikgu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum.